Hai, berjumpa lagi dengan Cikgu Waridah di dalam bab 1 pengurusan sumber manusia tingkatan 5. Pertama, kita akan lihat pengenalannya. Pengurusan sumber manusia juga dikenali sebagai pengurusan modal insan. Ia memfokuskan kepada keperluan tenaga kerja dan pengurusan dalam pembahagian kerja. Ianya perlu dirangka, dirancang dan dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat perniagaan. Pengurusan sumber manusia juga disebut sebagai human resource. Baiklah, berikan definisi pengurusan sumber manusia. Definisi pengurusan sumber manusia kita lihat di sini, iaitu pengurusan sumber manusia ialah satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Apakah kepentingan pengurusan sumber manusia? Kita lihat kepentingan pengurusan sumber manusia iaitu sumber manusia adalah sentiasa mencukupi untuk memastikan pekerja kita mencukupi. Yang kedua, agar kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Yang ketiga, prestasi sumber manusia sentiasa dipantau untuk memastikan ianya mencapai standard yang diperlukan oleh organisasi. Keempat, memastikan tahap motivasi pekerja sentiasa tinggi. Kepentingan yang kelima, pengagihan sumber manusia secara berkesan. Dan kepentingan yang terakhir adalah pengurusan sumber manusia diberi latihan yang cukup dan terkini. Baiklah, kita lihat 1.2 peranan pengurusan sumber manusia dalam sesebuah perniagaan. Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan keperluan pekerja, merekrut pekerja dan deskripsi tugas. Keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerjaan dan deskripsi tugas. Kita lihat yang pertama, peranannya adalah menghuraikan bidang tugas dengan jelas supaya pekerja menjalankan tugas dengan cekap. Apabila seseorang pekerja itu datang untuk meminta pekerjaan dan apabila ianya diterima bekerja, pengurusan sumber manusia akan menjelaskan apakah pekerjaan yang perlu dilaksanakan. Okey, yang kedua adalah menggunakan teknik merekrut dan proses pemilihan yang boleh menarik calon berkelayakan menyertai sesebuah perniagaan. Dan kita lihat yang seterusnya, contoh adalah menjalankan sesi temuduga dalam proses pemilihan pekerja. Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan membangunkan pasukan mencapai sasaran. Bagaimana sumber manusia yang ada ini dapat meningkatkan prestasi organisasi. Baiklah, kita lihat di sini iaitu dengan cara membangunkan pasukan mencapai sasaran. Yang pertama adalah mewujudkan semangat berpasukan. Setiap pekerja berusaha mencapai KPI pasukan sebagai petunjuk prestasi pencapaian kerja. Contoh, memaklumkan KPI setiap kumpulan pekerja yang perlu dicapai untuk melihat kecemerlangan tugas. Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan prestasi pasukan. Kita lihat di sini. Prestasi pasukan akan mempengaruhi kuantiti dan kualiti pengeluaran. Justru itu, pengurusan sumber manusia adalah sangat penting dalam memastikan prestasi pasukan. Ianya meningkatkan prestasi dan motivasi pasukan melalui latihan dan kursus. Kita lihat di sini contoh adalah mengadakan kursus motivasi untuk para pekerja.
Seterusnya, jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan latihan peningkatan diri. Kita lihat latihan peningkatan kendiri iaitu program latihan dan pembangunan diberi secara berterusan. Ya, ini adalah untuk memastikan organisasi berjalan dengan lancar. Program latihan dan pembangunan yang dijalankan dapat meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang khusus. Contoh di sini adalah menyediakan program latihan amali kepada pekerja baharu. Katakan ini adalah pekerja baru dan dia diberi latihan tentang apa yang perlu dilaksanakan. Ya. Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni. Okey, kita lihat di sini sebelum tu bagaimana semangat berpasukan yang wujud di antara para pekerja, komitmen yang ditunjukkan dan juga ruang kerja ruang atur kerja yang kondusif yang boleh mewujudkan persekitaran yang positif dan harmoni. Kita lihat bagaimana iaitu persekitaran kerja yang selesa dapat meningkatkan produktiviti, motivasi dan kepuasan bekerja. Persekitaran kerja yang harmoni dapat memberi ruang menjana idea yang baru. Dan kita lihat contoh iaitu kemudahan pejabat yang lengkap dan mesra pengguna menjadi keselesaan untuk bekerja. Maka dengan itu kualiti kerja dapat ditingkatkan. Baiklah, seterusnya kita lihat Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan pemantapan budaya profesional. Adanya Kaizen di sini. Apa dia Kaizen? Kaizen adalah continuous improvement. Ini adalah budaya kerja Jepun. Amalan kerja yang beretika, berintegriti dan mementingkan kecemerlangan dapat wujudkan budaya profesional. Budaya profesional ini dapat menjamin perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Contoh konsep pengurusan Jepun iaitu Kaizen. Bagaimana budaya kerja Jepun dalam memastikan peningkatan dalam kualiti kerja dan juga KPI untuk dicapai. Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan menggalakkan kreativiti dan inovasi. Masih ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan kreativiti dan inovasi? Kreativiti adalah kita membuat sesuatu yang baharu dan inovasi adalah membaharukan sesuatu yang telah sedia ada, menambah baik. Kita lihat peranan pengurusan sumber manusia iaitu menggalakkan pembangunan bakat pekerja bagi menambahkan kepakaran dan seterusnya pekerja yang kreatif dan inovatif diberi ganjaran dan penghargaan sebagai motivasi kerja mereka. Contoh beasiswa pendidikan untuk menyambung pengajian khusus dalam bidang tugas mereka. Ini adalah untuk organisasi mencapai kejayaan yang lebih jitu. Jelaskan peranan pengurusan sumber manusia berkaitan pemberian insentif munasabah. Adanya bonus, benefits dan orang mengejar apa ni? Dia berlari untuk mendapatkan sesuatu kerana adanya motivasi di situ. Pemberian insentif yang munasabah, fungsi ganjaran kepada pekerja adalah untuk meningkatkan pencapaian prestasi, motivasi dan kesetiaan pekerja. Ganjaran yang sesuai dapat mewujudkan persekitaran yang harmoni. Contoh, adanya caruman KWSP dan Perkeso. Memang pekerja akan lebih bermotivasi untuk bekerja kerana mereka rasa terjamin untuk hari tua mereka selepas bersara. Keadaan seterusnya adalah pemberhentian pekerja. Kita lihat adanya notis berhenti kerja, resignation, menghantar surat berhenti kerja, ni packing barang lah. Apa peranan pengurusan sumber manusia dalam perkara berikut?
Perniagaan perlu ada sistem pemberhentian yang sistematik supaya tiada pembaziran sumber manusia. Jadi, peranannya adalah untuk memastikan sistem yang sistematik. Pekerja yang menamatkan perkhidmatan atau diberhentikan perlu diberikan ganjaran atau pampasan yang setimpal sebagai tanda penghargaan atas sumbangan khidmat mereka. Contoh penambatan kontrak perkhidmatan seperti persaraan atau pemecatan. Ianya mesti ada sistem yang betul seperti yang telah digariskan oleh Undang-Undang Pekerja.